warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Sadaqallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nurjali sifatullah, sifat menjadi kalam Allah, terangkan hati hamba-hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah, berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita yang tidak mampu kita hitung. Yang kebanyakan manusia Allah memberitahu kebanyakannya kurang bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pengetahuan di sisi Allah Subhanahu wa taala hingga kita tidak was-was lagi, hingga kita tidak syak lagi, hingga sentiasa kita mengetahui bahawasanya kita tidak pernah hidup. Bila Allah dah menjelaskan benar-benar sesungguhnya aku adalah Tuhan, la ilaha illallah, tiada lain melainkan aku, kata Allah. Maka dari Allah, bukan kita mengetahuinya daripada makhluk. Maka kita akan meyakini benar-benar, mengimani benar-benar bahawa setiap saat dan nafas turun dan naik, kita tidak lagi merasakan ada keakuan diri kita. Begitu mudah dan senang Allah memberikan kepada kita untuk kita selalu menafikan diri kita, mengisbatkan yang ada hanya Allah sebenar-benar, seperti mana Allah cukup mengisbatkan dirinya sendiri tanpa perlu menjadikan kita. Setelah kita mengetahui dari sisi Allah menerusi kekasihnya, pesuruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita terus mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejak langkah para awliya, para anbiya, para awliya, para orang yang mengetahui dari sisi Allah dan sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meyakini kebanyakan daripada mereka ini pada saat ini iaitu telah melakukan sesuatu yang telah dipermudahkan oleh Allah, lalu mereka menyusahkan, menzalimi diri mereka sendiri, dan mereka kebanyakan pada akhir zaman ini membiarkan diri-diri mereka itu dizalimi oleh diri mereka sendiri, sedangkan mereka orang-orang yang paling rugi apabila merasakan mereka ini beruntung. Wa na'udzubillah min zalik. Inilah istidraj, yang mana satu perkara yang merugikan, sangat merugikan, tetapi dirasai
bahawa dia beruntung. Ini yang banyak berlaku. Ya. Jadi bukan mengatakan ini menunjukkan untuk mengatakan kesalahan-kesalahan mencari aib, tetapi berita-berita yang nak disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubasyirah wa nazirah, berita gembira yang kalian menukarkan dengan berita-berita yang sangat merosakkan kepada diri kalian sendiri, sedangkan Rasulnya menyampaikan perkara-perkara yang membahagiakan kita dengan sebenar-benar nyata. Dia menunjukkan dirinya sangat bahagia apabila mengenal Allah, mengenal dirinya. Tetapi kebanyakan kita pada akhir zaman berbangga dengan keakuan-keakuan diri, dengan membesar, mengisbatkan diri mereka sendiri, dan malahan mencabar merasakan mereka ini adalah orang yang beruntung di dunia ini. Wah Allah, ya Allah, ya Allah. Sedih kita melihatkannya kerana berbangga dengan mengikuti sistem-sistem Yahudi laknatullah. Seperti mana Allah telah menjelaskan. Allah sayang kepada kita, menjelaskan jangan kau ikuti, jangan kau bermusyarat. Apatah lagi sekarang ini mengikuti sistem-sistemnya, kemudian kita bangga. Allah tak bagi kita berbincang. Apatah lagi mengikuti. Bukanlah disuruh membenci. Jangan membincang kerana jiwanya Allah memberi, jiwanya mengajak kita ke arah mengakukan diri, membesarkan diri, mensekutukan Allah, menyembah akuan diri. Itu sifat yang ada pada perangai orang Yahudi, Nasrani dan Majusi dan seangkatan dengannya. Maka kita berbangga pula macam tak ada rasa apa-apa. Kerajaan yang mengikuti sistem-sistem Yahudi sejak merdeka, yang berada di luar kawasan bumi yang Allah ciptakan. Mereka ini mengikuti bumi yang lain. Allah suruh buat bumi yang lain. Kalau nak buat derhaka kepada Allah, tak mau mengikuti sistem Allah, sistem yang paling betul, sistem yang paling benar, sistem yang paling selamat, sistem yang paling tenang, sistem yang akan membawa rahmah, sistem yang sangat membahagiakan, kita tolak, kita mengambil sistem yang membawa kepada kerosakan, yang berada kita di dalam keadaan kerugian, bukan di dunia saja, di akhirat kelak lagi teruk. Maka kita kekal di dalam keadaan diazab. Setelah di dunia lagi kita diazab, kita tidak sedar. Selain daripada kita mengikuti sistem yang Allah telah hantarkan kepada Rasulullah SAW, sistem itu adalah tidak benar. Maka sistem yang harus kita ikuti adalah sistem yang diajarkan Allah kepada Rasulullah SAW, para sahabat, para wali-wali Allah. Ini tidak. Kita cakap dalam solat kita, dalam Fatihah kita, kita nak siratal lazina an'amta alaihim. Jalan yang orang tak mau ada keakuan diri, iaitu para rasul, para nabi, para wali Allah, arif bin billah. Orang-orang sufi kita nak ikut. Tak nak ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak mau orang-orang yang mengikuti sistem hawa nafsunya, yang tak mau mengikuti sistem Allah. Sistem Allah yang benar, yang Allah nak bagi selamat. Kita tak mau ikut, kita cakap. Kita nak ikut jalan-jalan Rasul, Nabi dan wali-wali Allah, arif bin billah, orang sufi. Dan kita tak nak jalan-jalan orang Yahudi, Nasrani, Majusi dan seangkatan dengan dia yang mengangkat, menyembah keakuan dirinya sentiasa dalam kehidupan. Maka kita biarkan dalam keadaan kita bangga, kemudian kita melakukan solat. Kita mempermain-mainkan Allah ke? Kita bodoh-bodohkan Allah ke? Kita tahu ke tak tahu apa yang kita baca Fatihah tu? Kita tahu makna tafsir, memaknainya dalam kehidupan kita tak tahu ke? Allah nak lihat memaknai, bagaimana kita nak memaknai supaya jadi arif billah dengan perkataan tu. Dah berpuluh tahun baca pun. Tafsir. Gunakan dia waktu bila? Membiarkan aja. Baik daripada golongan yang atas sampai golongan bawah. Membodohkan diri mereka masing-masing. Kemudian seolah-olah mereka mengatakan Allah bukan tahu.
Apa ingat Allah biarkan kamu gitu? Allah biarkan aja. Berbagai petunjuk yang Allah bagi. Dia utusnya selepas Rasulullah SAW, dia utusnya sahabat, dia utusnya sampai kepada mursyid arifillah waliullah. Orang-orang sufi. Kamu tak nak cari, kamu tak mau ikut. Malahan mereka mengatakan kamu ejek-ejekkan. Kamu anak tirikan, ketepikan dia. Kamu tak mau bawa dalam majlis kamu. Kamu tak nak menuntut kepada mereka. Mereka inilah yang pengaman di muka bumi ni oleh Allah bagi tahu. Kamu rasa kamu yang boleh mengamankan dunia. Kamu yang boleh mentadbir dunia. Tak boleh, jangan tertipulah. Ya, dengan orang lain kamu boleh tipu, tapi dengan Allah dan orang-orang arif billah, mursyid, orang-orang mukmin yang masih lagi ada pertalian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah telah wafat, pertalian akhlak mereka itu, pertalian iaitu buang keakuan diri mereka itu berjalan seperti seolah-olah Rasulullah SAW masih hidup. Mengapa kalian abaikan? Mengapa kalian membiarkan? Mengapa kalian dah rasa besar sangat, banyak sangat amalan kalian sampai kalian tutup pintu kalian untuk mereka memasukinya? Apakah kalian dah rasa benar dengan perbuatan-perbuatan membohongi Allah? Kamu rasa kamu dapat membohongi manusia? Padahal kamu tidak boleh membohongi orang-orang arif billah, orang ahli Allah. Mereka tahu kamu berada dalam kesesatan. Kamu ke dalam keadaan mengikuti jejak langkah anak-anak murid Dajjal laknatullah, iaitu Yahudi, Nasrani, Majusi dan seangkatan dengannya. Malahan kamu bangga, saya ulang lagi. Kamu bangga sekarang ni. Seolah-olah kamu tak menoleh kanan dan kiri, depan dan belakang. Kamu merasa diri kalian diangkat, kamu dah tinggi derajatnya. Kamu dah pangkat agung, kamu dah pangkat raja, kamu dah pangkat menteri, kamu dah pangkat penghulu, kamu dah pangkat apa pun dah dibagi, kamu rasa dah cukup tinggi. Hingga kamu lupa bahawa Allah bersama dengan Rasul dan orang-orang yang sentiasa mengenal diri, mengenal Allah. Mereka inilah orang-orang pilihan Allah. Mereka ini yang disebut orang yang bertakwa. Sama di antara kita, tapi membezakan adalah ketakwaan, kata Allah. Ketakwaan ni adalah orang-orang yang mengenal diri, mengenal Allah. Mereka sentiasa bergetar. Hati mereka takut dan rindu pada Allah. Malu kepada Allah sentiasa. Bukan dia halayak ramai. Bersendirian lagi mereka takut dan sedih. Mengingatkan dosa yang 10 tahun, 20 tahun yang telah pernah mereka lakukan. Mereka takut nak mengulangi lagi kesalahan. Sedangkan kalian melakukan banyak kesalahan, kesilapan. Kalian seolah-olah tidak merasa bersalah. Itulah malapetaka besar pada diri kalian. Kalian merasakan kalian orang yang besar di dunia. Kalian orang yang semua orang menunduk ataupun hormat kepada kalian. Padahal itu adalah sesuatu malapetaka besar pada kalian. Kerana diri kalian, harta benda, apa saja kedudukan yang kalian dapat itu menyebabkan kamu bertambah jauh pada Allah. Kamu sebut nama Allah, hati kamu tidak rindu dan takut kepada Allah. Itu satu kerugian yang besar, kata Allah. Allah mengutus para Rasul. Selepas Rasul adalah wali-wali Allah. Dan juga orang arif billah. Mereka berkeinginan tiap malam berdoa agar pemimpin-pemimpin atas orang-orang besar, masyarakat-masyarakat itu kembali mengenal diri, mengenal Allah. Tiap-tiap malam mereka menyambung, iaitu Sajaratul Aslin Nuraniyah. Pokok segala cahaya yang menyuluh, mereka menyambung lagi untuk menyuluh lagi kepada kita, mengambil Sajaratul Aslin Nuraniyah. Pokok daripada sumber nur, iaitu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberi rahmatan lil alamin, yang kalian buta, maka mereka mengolahkan lagi dalam kehidupan ini untuk membawa kamu menyedari bahawa diri kamu berada di alam yang sentiasa disuluh oleh rahmatan lil alamin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kalian merasa iaitu kalian telah disuluh sentiasa oleh Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sejak azali lagi diciptakan Nur Muhammad,
sampai sekarang dan bila-bila sentiasa Nur Muhammad sajaratil aslin nuraniyah, pokok segala cahaya-cahaya menyuluh tidak pernah berhenti. Hanya kalian menutupi dengan kebohongan kalian. Kalian atas keadaan kalian berpenyakit, kalian biarkan penyakit-penyakit, iaitu tibbil qulubi wa dawai. Kamu tidak mau mengobati penyakit gulub hati kamu yang kamu tutupi, yang mana Allah menculuh dalam hati itu cahaya Nur Muhammad di luar dan di dalam alam ini, di setiap alam ini, tetapi kalian menutupi dengan keakuan diri kalian. Sudahlah tu. Sudahlah. Allah sentiasa menunggu. Allah sentiasa menanti dengan kasih sayang. Allah sentiasa memberi peluang. Allah sentiasa merahmati. Allah tidak pernah putus rahmatnya kepada kalian. Maka jangan sampai kalian tertipu. Kalian mengingatkan bahawa Allah itu tidak ada rahmatnya. Bahawa rahmat Allah itu ibarat lautan. Dan kesalahan kalian itu hanya sebuah perahu di tengah lautan rahmat Allah. Maka tenggelamkanlah perahu kalian yang kecil, dosa kesalahan kamu itu. Tenggelamkan dalam rahmat ampunan kasih sayang Allah yang amat luas. Selagi peluang masih ada, selagi ada dibagi lagi hidup, maka cepatlah bergegas untuk tenggelamkan diri kamu di dalam lautan tauhid Allah, yang mana kamu tenggelamkan itu nanti kalian akan beroleh kejayaan yang sebenar. Maka inilah peluangnya yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai peluang ini sudah habis, ajal kita telah sampai, kita tidak sempat mengucapkan sebenar-benar kalimah yang sakti, kalimah yang suci, kalimah yang paling afdal, iaitu kalian menafikan keakuan diri dan kamu hanya mengisbatkan Allah mau betul-betul dalam kehidupan. Jangan sampai bila kalian dah wafatkan, malaikat maut telah mencabut nyawa kalian, kalian melihat besarnya nikmat orang yang dapat benar-benar ketika di dunia masih hidup. Mereka mengagungkan Allah, mereka membesarkan Allah, mereka sentiasa mengesakan Allah. Nikmatnya tadi hingga kalian minta kepada Allah, hidupkanku kembali ya Allah. Jangan sampai kalian menyesal. Allah sangat sayang, Allah merendahkan diri, sayang kepada kita. Sanggup Allah merendahkan diri, padahal tak perlu Allah merendahkan diri. Allah merendahkan diri, sayang kepada kita untuk kita selalu buangkan keakuan diri, menyesali atas kesalahan yang besar itu. Akuan diri kita itu tadi. Punca melakukan segala kesalahan adalah sebab akuan diri. Buangkanlah keakuan, tenggelamkan, minta Allah cabutkan. Cabutkan keakuan diri kita sebelum nanti mati yang sebenar dalam keadaan kita tidak bersedia. Maka bersedialah. Sekarang ini peluang, nikmatnya tadi Allah bagi besarnya untuk kita ngagung, mengesakan Allah. Nikmatnya sangat besar, kata Nabi SAW. Manis tiada pahitnya mengesakan Allah SWT. Jangan sampai kalian tidak dapat. Wahai orang yang paling atas, yang dirasakan orang yang paling bawah, dimanapun kalian berada, kalian tetaplah mengesakan Allah. Itulah yang paling besar nikmatnya. Tidak ada nikmat yang lebih besar. Buangkanlah keakuan diri, barulah benar-benar kamu dapat mengesakan Allah. Selagi kalian ada keakuan diri, ada kepentingan lain selain Allah, maka kamu tidak akan rasa kemanisan, iaitu dapat mengesakan Allah seperti mana Allah mengesakan dirinya. Inilah obat, inilah penawar yang Nabi Muhammad SAW berikan kepada kita, yang dinamakan obat syafaat. Bila orang dah betul mengenal diri, mengenal Allah, dia dapat kenal daripada Allah. Sisi Allah, kenal Allah. Inilah syafaatku, kata Nabi SAW. Menunjukkan Nabi sentiasa berkeinginan dan mengetuk pintu dalaman kita yang tak benar Rasulullah SAW meninggalkan kita untuk mengetuk, untuk memberikan syafaatnya. Tetapi kita tertipu ataupun menutup mata kita sendiri untuk menyaksikan bahawa Rasulullah SAW, pesuruh Allah ini, menerangi, memberi rahmatan lil alamin kepada kita, baik dalam diri kita hingga luar ini rahmat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaih ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufun.
Sangat prihatinnya Nabi SAW. Prihatin sangat-sangat kepada kita umatnya. Bersungguh-sungguhnya Nabi Muhammad SAW kepada kita umat. Hingga kan ia membuatkan solat taubat untuk kepada kita. Untuk sekiranya nanti umatku nanti tak sempat bertaubat, akan ku buatkan terlebih dahulu supaya Allah menerima taubat. Ya Allah, ya Rasulullah. Mengapa kita tidak memahami lagi betapa kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala Rahman dan Rahim. Ya Allah dicurahkan sifat Rahman dan Rahim tu ke dalam diri Nabi Muhammad SAW itu. Ada suri tauladan, akhlak di mana membuangkan keakuan diri, maka kita akan nampak Rahman dan Rahim Allah sentiasa berlegar di sekalian alam ini. Berbahagialah orang-orang yang telah duduk di maqam itu dan terus istiqamah menjagakan. Mereka hanya bersifat kasih sayang. Mereka ini sentiasa memandang, menegur dengan tegas ataupun dengan yang lebih lembut ataupun lebih lagi sayang kadang-kadang dengan ketegasan asidah walal kufar untuk memberitahu kepada kita bahawa kita harus duduk di maqam menafikan diri kita. Maqam kita adalah tidak pernah ada dan kita isbatkan adalah dalam ini adalah cerita-cerita kasih sayang Allah, skrip-skrip, kisah-kisah yang nabi-nabi, kisah-kisah para rasul, kisah-kisah malaikat, kisah-kisah iblis, kisah-kisah. Semua ada di dalam Al-Quran. Semua ada di sekian alam ini sejak Allah jadikan Nur Muhammad hingga akhir. Semua adalah mengandungi kisah-kisah yang Allah Subhanahu Wa Taala nak mengisahkan. Baru kita akan tenang bahawa kita tetap tak mau berganjak, iaitu kita duduk dengan Allah, bukan duduk dalam kisah tu, tetapi kita duduk di dalam keadaan tidak ada keakuan diri, maka kita akan nampak perjalanan kita adalah apa yang telah disusun, dikisahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak akan merasa pening kepala, merasakan kita nak menyusun jelak lagi, nak menyusun isteri, nak menyusun anak, nak menyusun suami. Kita dah tak memikirkan tu. Tetapi kita cukup menyerahkan la haula wala quwata illa billah. Tak ada daya upaya pun. Engkau semua yang nyusun kehendak-kehendak yang datang, nak buat macam mana dengan isteriku, nak buat macam-macam mana dengan anakku, nak buat macam mana dengan suamiku, nak buat macam mana dengan sekeliling itu semua. Itu bukan hal aku ya Allah, tetapi engkau lah. Tetapi harus membuangkan dulu akuan diri. Harus mengenal diri dulu. Kalau tidak kita kenal diri, terus kita cakap begitu tak kena nanti. Kita tak yakin nanti. Jadi duduk, buangkan keakuan diri, jumpalah para-para wali Allah atau mursyid-mursyid. Pembimbing-pembimbing rohani. Ya, cari benar-benar. Kerana mereka ni sebenar-benar zuriat-zuriat ruh yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi mengatakan kalau ada selepas aku Nabi, engkaulah para arif billah mursyid. Kerana mursyid dan arif billah ini, wali-wali Allah ini, dia sentiasa tidak ada rasa keakuan diri. Seperti kujua, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku pun tidak ada merasa adik. Semua sama juga. Tinggal lagi tidak ada makam Rasul dan Nabi lagi. Tapi masih ada orang yang mengikuti, iaitu pegang teguh benar-benar tali, iaitu tali rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap dia berpegang. Walaupun dia pegang yang ujung tali rahmat Allah, tetap juga ditarik akan mengikut sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap juga tali yang dia pegang, apa yang dia ucapkan, tetap juga daripada Allah dan Rasul. Maka tidak pernah lari selagi siapa yang memegang pada tali yang dikata atasimu bihablillah jami', iaitu mereka ini sentiasa berpegang teguh pada tali Allah, yang mana yang megangnya adalah para rasul, para sahabat, para waliullah sampai kepada mursyidin yang arif billah. Mereka tetap berpegang pada tali, dan berpeganglah kepada mursyidin dan kepada orang arif billah supaya kita juga dapat berpegang kepada tali Allah. Siapa yang berpegang kepada tali yang dipegang oleh tali mursyid ataupun waliullah, pewaris Nabi SAW, iaitu akhlak Nabi Muhammad, zuriat Nabi SAW yang benar-benar yang berpegang kepada tali Allah itu, maka dia tidak akan tersesat. Mereka juga adalah yang dikatakan Mahdi, atau mereka juga akan dipanggil pengikut kuat Imam Mahdi,
yang ada muncul nanti, maka mereka ni akan terkeluarlah pancaran-pancaran yang jelas istiqamah, menyuluh kepada kita, tidak pernah berhenti-berhenti. Siang dan malam dia menyuluh kita asal agar nampak jelas yang esa yang ada hanya Allah. Mereka sentiasa ber-24 jam bertugas untuk menyuluh, seperti Nabi Muhammad SAW, Nur Muhammad SAW, menyuluh sejak ia diciptakan. Tugasnya menyuluh sekalian alam untuk menyatakan yang esa hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga para mursyid arifin billah wali-wali Allah, mereka tidak mau buat kerja lain. Mereka kerjanya adalah mengajakkan manusia untuk berakhlak kepada Allah dan Rasul. Iaitu akhlak kepada Allah itu adalah membuangkan keakuan diri dan tidak mau benci merasa ada keakuan diri. Itulah mursyid arif billah wali Allah yang sebenar. Itu yang dia nakkan kepada kita. Dia tidak mau mengajar untuk sesuatu imbalan, melainkan dia mahu kita benar-benar faham, iaitu tidak ada keakuan diri dan mengesakan Allah seperti mana Allah mengesakan dirinya. Dia nak kita duduk di situ baru mereka lega. Jadi inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabat, kepada orang-orang wali-wali Allah, kepada orang arif billah yang mursyid, yang mana mereka langsung terus bai'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan kepada mereka, para mursyid wali Allah yang benar, mereka mengijazahkan, iaitu dia telah bai'ah dengan Rasul, bahawa engkau sebenarnya wahai arif billah, engkau telah bai'ah kepadaku. Sesungguhnya bukan engkau bai'ah kepadaku, tetapi engkau telah berbai'ah, berjanji setia dengan Allah, iaitu mengajak manusia, menyuluh manusia untuk mengarahkan, mengesakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang mereka dapat para wali Allah, mursyid arif billah. Jangan lari daripada tajuk ini. Kemanapun mereka pergi, para arif billah dan mursyid ini, dia tidak mau anak-anak yang dia bai'ah untuk mengarahkan kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita nak cari benar-benar. Itulah sebenarnya guru mursyid yang sebenar-benar. Maka apabila kita dapat, seolah-olah kita mendapati Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang mereka hendaki, tidak ada lain. Inilah makanan rohaniah mereka. Inilah kesukaan mereka. Inilah ketenangan mereka, para wali Allah, para arif billah, mursyid, di mana mereka menginginkan kita supaya dapat terus mengesakan Allah, tidak mensekutukan Allah, sentiasa merasakan tidak ada keakuan diri di manapun kalian berada. Itulah matlamat mereka. Itulah juga harapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana Rasulullah SAW mengajarkan kepada umat di zamannya, terutama para sahabat-sahabatnya yang beribu-ribu, itu sentiasa tetap juga membuangkan keakuan diri. Tidak ada satu pun sahabat-sahabat Nabi yang tidak membuangkan keakuan diri. Melainkan Rasulullah SAW telah mengajari dan mereka sahabat melihat sendiri Nabi tidak ada keakuan diri. Nabi benar-benar adalah menunjuk, menyatakan yang esa hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dilihat oleh sahabat-sahabat Nabi, di mana mereka melihat bukanlah Nabi Muhammad, tetapi mereka melihat dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rahsia nur sirullah itu yang mereka dapat melihatnya, berbanding dengan Abu Jahal di zamannya, bagaimana Abu Lahab dan kuncu-kuncunya. Dia hanya memandang kepada Muhammad bin Abdullah, dia tidak memandang yang di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah ketika kita tidak dapat melihat jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah memberikan kurniaan melihat dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang dirindui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana umatku yang sangat kucintai, di hadapan sahabatnya Nabi mengatakan, adalah umat yang tidak pernah melihat jasad tubuhku, tetapi dia melihat dalamanku, hingga kan dia benar-benar yakin dan merindui diriku. Dan inilah yang paling kurindui umatku pada akhir zaman nanti. Beruntunglah kita menjadi umat yang akhir zaman, yang Allah Ta'ala pilih untuk mengenal dalam diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nur Muhammad, sirullah, kekasih Allah, sifatullah itu. Maka beruntunglah kita. Ini yang harus kita bagi tahu. Kerana banyak di kalangan manusia ini tertipu atau tertidur atau mati, dibiarkan dirinya buta, tidak melihat yang di dalam dirinya itu. Maka Allah memperingatkan kepada kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah, lihat dalam dirimu, lihat.
supaya adakah kamu nampak lagi selain aku? Ataupun engkau ada tak engkau nampak iaitu Nur Muhammad, sirullah kekasihku? Kalau tidak engkau jumpa kekasihku sirullah, maka rugilah engkau. Ia berada di dalam dirimu. Maka itu dikatakan barang siapa dah mengenal yang di dalam itu, maka Allah memperkenalkanlah dalam diri itu, iaitu tidak lain sifatullah Nur Muhammad SAW. Maka sampailah kita wusul kepada Allah, maka tiadalah lagi yang ada melainkan yang wujud hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa cukup sampai situ dulu. InsyaAllah kita beri penjarahan minta kepada Syekh Latif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibul fuqara ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah Subhanahu wa taala kalau kita bersama-sama memperdengarkan penceritaan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang mana tak lain hala tuju menafikan keakuan diri kita yang ada hanya Allah. Nafikan benar-benar keakuan diri kita yang ada hanya Allah. Jadi beruntungnya kita yang mana la ilaha illallah tu setelah dibedah siasat, ditalkinkan oleh guru pembimbing rohani untuk kita sentiasa bukan hanya mendengar tapi membawa dalam kehidupan harian kita, bertujuan untuk sentiasa kita mengesahkan Allah SWT. Itu yang Allah Ta'ala letakkan yang dikatakan apabila kita di alam roh 4,000 tahun dahulu, tetap kita mengesahkan Allah SWT seperti mana dia mengesahkan pada dirinya sendiri, seperti mana dia asyik pada diri dia sendiri. Apabila kita memikirkan tentang kehidupan harian kita, dah lama kita tersesat. Tersesat dalam lautan keakuan diri. Yang mana dulu kita sentiasa nak mengikuti, sentiasa mengikuti jejak langkah musuh-musuh laknatullah Yahudi, Nasrani, Majusi ni. Kita dah lama ikut, dan daripada yang dikatakan ikutan yang sedemikian, tertutupnya kita, terhijabnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita rasa, bagi diri saya rasa benda tu terlalu lama kita tinggalkan. Kita tak bawa dalam kehidupan ini. Terlalu rugilah kita. Tapi alhamdulillah, disebabkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala letakkan yang dikatakan mubasyiran wa nazira. Rasulullah beritahu kabar gembira ni. Kita tak tahu, memang kita tak tahu sebenarnya. Tapi alhamdulillah Allah Taala menunjuk kepada jalan, menunjukkan jalan ni ke arah yang dikatakan membedah siasat ni, la ilaha illallah. Ramai kalau kita ceritakan dekat orang, bila kita dah tahu benda ni, kita nak yang kita nak sampaikan ni, kita rasa orang rasa macam benda ni pelik. Pelik. Padahal benda tu dah lama. Ini adalah asas tauhid. Asas yang dikatakan mengenal diri, mengenal Allah. Awwaludin ma'rifatullah. Awal-awal agama mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan menyembah Allah, tapi mengenal Allah dahulu. Bila mengenal Allah, dikatakan mengenal Allah, lepas tu barulah yang dikatakan seterusnya, peringkat seterusnya, ritual, solat dan sebagainya, kita buat dalam keadaan tak ada keakuan diri kita, yang ada hanya Allah. Itu yang sebenarnya ajaran yang sebenarnya. Jadi itulah yang benda-benda yang dah lama kita tinggal. Jadi perjalanan yang dikatakan di antara Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam diri kita semua ni ada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirullah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Macam mana kita nak kenal? Itulah yang diajarkan dalam yang dikata Allah Taala letakkan dalam kalimah thayyibah, kalimah sakti. La ilaha illallah. La benar-benar betul la kan. Pakaikan pakaian kita ni la. La tu tiada. Nafi betul-betul. Baru kita kenal Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala akan buka
al-mukasyafa ghaibul fuqarah. Barulah yang dikatakan keteguhan dalam hati kita ni, keteguhan dalam qalbun kita ni, sentiasa kita melihat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan mudah, tak susah dan tak senang pun. Tapi bila kita tak pendengarkan perkara-perkara sedemikian, dah lama kita tinggal ni, sebab yang dikatakan nak kenal Allah ni, orang dah rasa pelik sebab itulah dalam Quran pun cakap illa qalila, terlalu sedikit. Adakah kita nak dalam golongan sedikit ataupun golongan banyak yang seperti Yahudi dan Nasrani tadi? Kita fikirkanlah kembali kepada Allah. Kalau kita melihat kepada zaman yang akhir zaman ni, yang dah penghujung zaman ni, macam-macam yang dah berlaku, macam-macam yang perkara perbalahan yang berlaku, macam-macam kekejaman yang berlaku, maka takkan kita tak nampak lagi. Nampak betul-betul. Mekah, Madinah dah terjadi macam mana. Dalam dunia kita ni dah jadi macam mana. Yang dah lama kita tertipu ni, tertipu dalam politik negara ni, macam-macam lah. Musuh-musuh Islam. Tapi itulah, apabila kita kenal Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam diri kita, sirullah Nur Muhammad, iaitu itulah alat kenderaan yang nak bawa kita kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan kedekatan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan benar-benar, supaya kita mendapat yang dikatakan mendulang rahsia-rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syajaratil aslin nuraniyah, dalam selawat tu pun menyatakan bahawa, selawat Syekh Ahmad Al-Badawi menyatakan mendulang rahsia-rahsia ketuhanan. Mendulang rahsia-rahsia ketuhanan. Rahsia ketuhanan dalam selawat tu. Apa dia? Itulah. Bila kita nak tahu rahsia-rahsia ketuhanan, betul-betul yang nafikan keakuan diri kita. Jangan kita dah nafikan keakuan diri kita, kita nak masukkan lagi diri kita. Sebab kita dalam yang dikatakan bila dah kita dah nafi Allah Ta'ala, kita minta benar-benar warzuqnil fana'a anni, ya Allah. Kita memang tak mampu. Moga-moga Allah Ta'ala meletakkan kita ni, Allah Ta'ala meleburkan keakuan diri kita ni dengan tangan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita memang tak mampu. Waktu Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak dengarkan suara ini, suara yang inginkan, yang memohon taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Taubat yang paling, yang dikatakan kesalahan yang paling teruk, paling azab, iaitu mengadakan keakuan diri kita. Disebabkan apa yang kita ni mengetahui benda ni? Disebabkan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala hantarkan pembimbing rohani, mursyid arif billah, mentalkinkan perkara-perkara tentang la ilaha illallah, kupasan-kupasan, olahan-olahan. Untungnya kita, untungnya kita. Untungnya juga pendengar-pendengar YouTube yang mendengar sekarang ini, dan episod-episod yang lepas, YouTube yang lepas, untungnya kalian mendengar. Ada orang yang mendengar, first mendengar, saya nampak sini, saya dengar sini, dan depan mata saya sini, first dengar dia dah berbalah. Mengata ini, itu dan ini. Tapi orang yang diberi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala bukakan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dia rasa diri dia ni hendaklah dikontrol oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia rasa diri ni bila dikontrol, kita kontrol diri sendiri, dia rasa macam dia tak tenang. Tapi bila dia dengarkan dalam keadaan yang dikatakan sami'na wa ata'na, sami'na, mendengar, menjadi pendengar yang baik, pasti akan dapat wa ata'na, ketaatan. Itu yang untungnya kita. Allah Ta'ala buka. Kita jatuh. Allah Ta'ala bangunkan balik. Jatuh tergelincir, bangunkan balik. Biar kita berada di dalam yang dikatakan berkehidupan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang manis, tiada pahit. Allah Ta'ala sentiasa nak biar kita ni duduk dikontrol oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kita ni minta maaf cakap lah, kalau kita dengar ni, kita jadi pendengar yang setakat halua telinga, halua telinga je, nak cakap macam mana tak tahu, sebab dia mendengar dengan pendengaran hawa nafsu. Kalau disebut la ilaha illallah, la ilaha, tadi pagi tadi saya cakap la ilaha illallah, disebut la ilaha illallah, amarah lawamah,
amarah, lawamah. Dia sekali dengan apa, nafsu tu. Ibarat gitulah saya nampak. Amarah, lawamah. Pasal dia sebut la ilaha illallah juga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, amarah, lawamah. Dia punya apa tu? Nafsu dia berzikir juga. Amarah, lawamah. Dia tarik kita. Bayangkan. Kenal tak kita dengan kita punya dalaman kita ni? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kalau kita kenal, kita nampak. Jadi kalau kita nampak ni, kita kena cakaplah yang jelas. Sejelas-jelasnya. Supaya dapat kita mengetahui dalaman kita tu, jangan kita ikut keakuan diri kita. Nafsu keakuan diri, amarah tu. Amarah apa tu, lawamah. Dia nak ada kat situ. Terus dia kata la ilaha illallah, amarah, lawamah. Dia berjalan macam tu. Macam nak cakap? Sebab tu dalam kehidupan dia pun tu, dia ikut sebegitu. Dia tak nampak yang dikatakan betul-betul, yang dikatakan diri itu dipakaikan oleh Allah SWT. Allah Taala dah lahkan kita, tapi dia nak ikut ke arah keinginan. Keinginan tadi tu. Keinginan apa tu? Hawa nafsu tadi. Bila betul-betul dikenal, dia kenal Allah SWT, diri dia pun kenal, dia menyatakan dia tu dah tak ada, pasti yang dikatakan nafsu apa? Mutmainnah, ketenangan. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, Allah Ta'ala panggil. Irji'i ila rabbik. Allah Ta'ala suruh datang kan. Allah Ta'ala suruh, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang tu, bila kita dinampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia tak duduk di antara baik dan buruk, kan? Baik pun duduk dengan Allah, kan? Yang buruk pun duduk dengan Allah juga. Tapi dia sentiasa, kalau buruk tu dia bergoyang, dia tetap saja, engkau ya Allah, engkau ya Allah, engkau ya Allah. Dia bertahan di situ. Kita tak mampu sebenarnya. Kan? Baik pun kita tak mampu. Keadaan baik pun kita tak mampu. Macam yang diperkatakan sebelum ni, kan? Bukan di dalam kita duduk di jalan ni, sentiasa mengesahkan Allah ni, duduk dalam keadaan aman ni, tak. Allah Ta'ala pasti akan bagi yang macam mana keadaannya. Baik, buruk, hina, mulia. Jadi kita tak duduk di situ di antara keduanya. Saya pun tak mampu nak duduk di antara keduanya tu. Tapi saya nak Allah Ta'ala wa'afawidhu amri ila Allah. Biar Allah Ta'ala kontrol diri kita ni. Duduk dengan dia tu, yang Allah Ta'ala letakkan, duduk dengan aku tu, Allah Ta'ala kata, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik, duduk dengan aku. Itu kesedapan tu. Saya pun tak mampu tu nak nyatakan mulut ni memang mudah, tapi bila dalam keadaan yang getir tu, macam mana keadaan dia? Kita minta dengan Allah Ta'ala, wa fawidhu amri ila Allah, tak mampu aku ya Allah. Kan? Tu suara tu yang Allah Ta'ala suka tu, suka dengar. Suara tak mampu tu yang Allah Ta'ala suka dengar tu. Suara taubat, suara tak mampu tu, Allah Ta'ala suka dengar tu. Pasti akan Allah Ta'ala hantarkan sultanan nasirah. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'al min ladunka sultanan nasirah. Bantuan untuk kita supaya sentiasa berkehidupan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya rasa cukup setakat ini saja untuk malam ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita ulahan demi ulahan. Allah Ta'ala memberi kita semua petunjuk agar kita sentiasa berkehidupan dengan Allah SWT, yang mana Rasulullah beritahu manis tiada pahit. Itu yang kita nak, insyaAllah, mudah-mudahan. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana dengan izinnya dapat lagi kami meneruskan talk pada malam ini. Saya menyeru rakan-rakan semua, pendengar-pendengar YouTube, semoga kita terus istiqamah mengikuti talk daripada Syekh Aziz ini, kerana di dalamnya ada peringatan-peringatan, ajakan-ajakan untuk kita terus mengesahkan Allah SWT, untuk kita membuang rasa keakuan dalam diri kita. Tanpa bimbingan daripada seorang guru yang mursyid, kita tidak mampu untuk membuang sifat keakuan itu. Sedikit perkongsian daripada saya setelah hampir 1 tahun
mengikuti pengajian ini, sedikit demi sedikit saya rasa saya sudah nampak jalan yang benar. Ini jalan yang benar ya. Maksudnya sebelum ni saya tidak faham apa itu maksud seperti mana Allah mengesakan diri dia sendiri. Tapi setelah hari demi hari mendengar penjelasan daripada Syekh Aziz, barulah saya memahaminya, iaitu apabila kita melihat tafsir di dalam surah Al-Fatihah, segala puji bagi Allah. Siapa yang suruh muji itu? Itu Allah lah. Allah yang suruh. Allah yang memuji diri dia sendiri. Dan dalam Quran pun banyak lagi ayat-ayat yang menceritakan tentang keesaan dirinya. Jadi tanpa seorang guru yang mursyid, kita tidak mampu untuk mengenal sifat keakuan diri kita. Sebelum ni mungkin saya boleh dikatakan seorang yang suami saya kata saya seorang yang pemarah. Tapi dalam gurauan lah, sedikit kadang-kadang orang kata nak kata cepat melentir tu taklah, tapi emosi seorang wanita ni kadang turun naik. Jadi bila kita belajar ilmu ni, kita dapat kenal emosi kita dapat dengan izin Allah, kita dapat kawal, membuang sifat keakuan tu. Itu sahaja perkongsian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri sejak awal tanpa permulaan dan akhir sampai penghabisan. Zahir nampak semua Allah. Perbuatan-perbuatan yang Allah tajalikan dia itu memuji diri sendiri. Hanya kita tidak tahu. Dan juga batin dia rahsiakan cara Allah memuji dirinya sendiri. Jadi cukup awal, akhir, zahir dan batin. Apa yang diucapkan oleh semua tadi teman sahabat-sahabat kita, Syekh Latif dan juga Puan Rozi, itu semua adalah daripada lintasan kesucian daripada Allah yang tak lain mengajakkan kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala seperti mana Allah mengesakan dirinya sejak azali abadi 24 jam terus menerus tanpa henti. Cukup Allah memuji dirinya sendiri. Kesibukan Allah adalah kesibukan yang sentiasa mengesakan dirinya sendiri. Tak ada rasa risau, tak ada rasa ragu lagi. Ya, tak ada rasa apa pun melainkan nikmat senikmat-nikmatnya dalam keadaan diri Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang kita nak. Bila kita mengesakan Allah, maka nikmatlah seperti itu. Dia mengesakan dirinya sendiri. Kita lihat kalau orang tu ahli-ahli mekanik, dia akan membangga-banggakan dengan sesuatu yang dia buat. Apa mekanik, enjin motor, enjin apa kereta, enjin kereta mewah, enjin apa pun yang dibuat, dia akan membanggakan diri dia. Dia akan menceritakan siapa guru yang mengajarkan dia tentang enjin itu tadi. Dan hingga yang mengajar enjin itu orang apa-apakan dia, memarahi, dia akan membelanya. Begitulah kita lihat orang-orang yang ahli politik ni, bila dia dah menyukai kepada pimpinan atasannya, dia akan sesiapa yang akan menghinanya ataupun pimpinan atasnya nak berhenti ke sebab daripada unsur-unsur gosip fitnah, maka dia akan membelanya di depan khalayak ramai. Siapa yang kami akan menaikkan, kami tak bagi pemimpin kami turun sebab apa, kami yakin dia mengajar kepada kami kebaikan. Itu kalau orang-orang ahli dunia, ahli politik dalam negeri, dalam negara, politik luar negara, sekalian alamnya politik pun tetap akan membela siapa yang pemimpin atasan mereka. Tetapi kalau pemimpin atasan mereka itu melakukan kecurangan, maka lihatlah ke mana keadaannya. Kalau masih lagi kita membelanya, maka kita membelakan benda yang batil. Maka kita lari daripada tajuk mengesakan Allah.
Kerana membela orang yang benar di jalan Allah itu adalah seperti dia disintai, disukai, dan mereka mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau mereka membela atas kerana sesuatu selain dari Allah, iaitu mereka bersekongkol dengan iaitu pimpinan-pimpinan yang membawa kepada ke arah kesesatan, mengikuti sistem-sistem Yahudi, mengikuti sistem-sistem pelajaran yang membawa kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sistem-sistem iaitu dalam perundangan kehakiman yang membawa kita kepada ke arah kebatilan yang mana kita biarkan, maka kita ini berada di dalam keadaan yang penuh dengan kerugian yang kita tidak tahu hala tuju sebenar. Jadi hala tuju kita sebenar adalah kita betul-betul duduk di alam iaitu ahada, mengesakan Allah. Jadi bila mengesakan Allah, dia tidak ada unsur-unsur untuk nak membela selain daripada Allah. Kita akan dahulukan. Bukan kita membela pemimpin kita. Baik pemimpin besar mana dalam negara, luar negara, international. Tetap kita bukan membanggakan mereka, tapi kita membanggakan siapa di atas mereka, iaitu Allah dan Rasulullah. Kalau di atas mereka tidak ada Allah dan Rasul, dia ada Yahudi, Nasrani, kita kena tinggalkan, jangan pula kita ikut. Jangan taksub tak tentu pasal. Ini yang berlaku dalam bumi ini, di negara, seluruh negara ini sekarang. Manusia-manusia kebanyakannya dah ke arah iaitu selain daripada Allah SWT. Dia tak tahu hala tuju. Baik yang Islam, baik pun yang bukan Islam. Malah lebih sulit lagi yang dah Islam ni berbangga dengan amalan dan juga ilmu-ilmu mereka yang ada. Mereka kata mereka ni yang suci bersih. Padahal mereka tak kenal diri, tak kenal Allah. Itu malah petaka juga. Lebih bahaya lagi kalau kita orang kafir, kita kenal dia kafir. Tapi kalau orang munafik, dia dalam golongan Islam tetapi dia tidak kenal diri, tidak kenal Allah. Itu lebih bahaya lagi. Minta maaf saya cakap. Kalau dia ulama yang besar sekali, yang paling tinggi, tapi tak kenal diri, tak kenal Allah, dia lebih bahaya daripada Dajjal. Ini kata Nabi SAW, bukan kata saya. Jangan salah faham ya. Ulama-ulama yang ada semua, jangan terasa bukan kalian yang dimaksudkan. Tapi yang dimaksudkan Rasulullah adalah bila engkau tinggi ilmu, engkau apa sebab engkau sombong seperti iblis yang banyak lebih ilmunya tetapi sombong sebab tak kenal diri, tak kenal Allah. Merasakan diri banyak beramal, diri banyak ilmu, diri banyak berbuat kebaikan kepada masyarakat. Mereka dah rasa mereka ni hebat. Maka orang kalau tak panggil dia mufti, tak panggil dia ulama, dia marah. Kalau dalam majlis-majlis tak sebut nama dia rasa tersinggung. Ini orang-orang gini yang banyak berlaku kepada orang-orang ahli ilmu, para ulama-ulama yang su'. Bukan ulama yang rabbanian. Ulama su' akan terjadi. Tapi kalau ulama rabbanian, dalam majlis yang besar-besar ulama satu dunia datang kumpul, hati dia tetap dengan Allah. Macam tu juga muka dia. Muka dia tak ada rasa macam dia duduk dengan ulama besar, dia rasa selamat, dia rasa aman. Tak ada. Dia tetap juga gitu muka dia juga. Rasa takut, rasa rindu. Dan dia nampak semuanya Allah. Dia tak nampak yang lain. Besar mana pun ulama yang datang pun, dia tetap rasakan Allah. Dia membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Dia tak membesarkan ulama tu. Tetapi dia bukanlah maknanya menyombong diri. Tetapi dia tidak mahu merasakan ada yang lebih besar daripada Allah. Dan mereka bukan sombong pada ulama-ulama satu dunia. Tetapi dia nak menunjukkan bahawa yang betul, yang benarnya Allah. Jadi dia nampak Allah sebagai ulama tu, dia tak nampak lain. Nampak Allah SWT. Dia tidak akan tunduk sebab pandangan dia tu hanya buta pada yang lain. Yang dia nampak hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jarang berlaku. Kebanyakan ulama bila berkumpul satu stadium yang besar ratus ribu, 1 juta. Kebanyakan datang perangai, iaitu dia rasa dia yang menyusun. Jadi manusia dapat ramai datang 1 juta orang. Dia rasa bangga di situ dan dia akan buat lagi, akan datang 2 juta pula. Ya Allah. Bukan tak bagus maksud saya. Hati kau tu Allah dahulu ke atau makhluk dulu? Allah tak berkehendak ramai makhluk menyembah dia. Allah mahu orang yang betul-betul suci hatinya, betul-betul mengesakan Allah. Allah cukup seorang itu mensucikan Allah seperti Rasulullah SAW, mengagungkan Allah seperti mana Allah mengagungkan dia. Itu cukup membuatkan Allah puas daripada ribu jutaan orang, tetapi dalam hatinya ada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kesyirikan. Jangan kita tertipu. Saya memperingatkan semua. Tak kiralah siapa yang mendengar tiup, baik engkau golongan apa pun, tak kiralah golongan atas, bawah, tinggi ilmunya, apa banyak beramal pun, berhati-hatilah.
Kerana iblis lebih banyak amalnya tetapi kecundang dengan rasa ada sedikit kesombongan, merasakan dia lebih baik daripada yang lain. Padahal waktu itu Allah mendengarkannya, maka tak malu ke kita. Ada berdetik lagi. Jangan pandang kecil dan besar dosa. Tapi pandang dengan siapa berdetik hati kita. Syekh Abdul Qadir Jalani, orang mengatakan aku manusia paling berdosa, iaitu seorang yang membuat dirinya banyak maksiat dan mengaku dia maksiat yang banyak. Bolehkah aku ni diterima taubatku? Wahai Syekh Abdul Qadir, aku pendosa yang paling banyak. Maka melutut Syekh Abdul Qadir sujud kepada Allah, mengatakan, aku lebih teruk padamu ya Allah daripada orang ini. Begitu kita nak. Itu ketua para wali. Dia dengarkan bisikan orang raja maksiat mengatakan, bolehkah diterima taubat aku ya Allah? Wahai Syekh Abdul Qadir. Maka Syekh Abdul Qadir tunduk, aku lebih hina daripada engkau. Ini tidak kita merasa kita. Bertaubat lagi, menyesal. Tidak ada apa-apa pada kita. Kan yang adanya Allah. Betul. Jangan lari tajuk. Jangan ada lagi rasa keakuan diri. Itulah yang paling selamat yang kita hendaki, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak untuk kita berjalan di muka bumi ini. Jangan sombong, walau sedetik, insya-Allah. Sama-sama kita amal ya. Sekian saja. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan dalam menyampaikan. Ada keakuan diri. Wa afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala nabi.